Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur sekali lagi di mana kita dapat diberikan peluang pada malam hari ini untuk bersama lagi menerusi wadah online ini berkenaan kuliah maghrib yang bertajuk Mensucikan Jiwa, karangan kitab Said Hawa rahimahumullah. Baik, minggu yang lalu telah pun kita kongsikan berkenaan peranan solat, peranan solat yang boleh kata orang tu, solat itu dia dapat membentuk jiwa kita daripada sesuatu yang kita katakan boleh mendatangkan kemurkaan ataupun mendatangkan perasaan-perasaan yang kurang baik. Jadi pada minggu ini insya-Allah kita akan sambung bahawasanya solat ini kalau kita nak dapat lihat daripada bentuk perspektif yang lebih baik menerusi ibadah yang kita lakukan ini, solat ini merupakan tanda bukti makna ubudiyah. Makna ubudiyah ini peribadahan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita pernah dengar berkenaan ibadur rahman. Bagaimana sifat-sifat ibadur rahman, dan pada masa yang sama menerusi solat ini juga dia mengajak tentang ketauhidan, tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga, dia nak mengajar kita tentang rasa syukur, tentang nikmat rasa syukur. Jadi menerusi perkara-perkara ini, kalau kita lihat daripada kitab muka surat 33 bagi mereka yang mempunyai kitab, ia adalah zikir. Maksudnya solat ini merupakan zikir. Zikir kita mengingatkan diri kita bahawasanya kita kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya kita ini insan yang lemah, bahawasanya kita ini memerlukan Allah setiap masa, ketika dan waktu. Tanpa tali Allah Subhanahu wa taala, siapalah kita dalam muka bumi ini. Dan pada masa yang sama, solat ini juga dia mempunyai gerakan berdiri, dia mempunyai gerakan, iaitu gerakan kita berdiri. Kita berdiri, selepas itu kita rukuk, kita i'tidal, kita sujud. Jadi gerakan-gerakan ini menunjukkan betapa kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita keluar daripada solat, kita sebenarnya ini tidak boleh menjadi insan yang membangga diri, menjadi insan yang katakan sebagai orang yang sombong. Tak boleh. Sebab bila mana kita lakukan postur-postur pergerakan di dalam solat, itu menunjukkan bahawasanya betapa kerdilnya kita sebagai insan. Jadi bila mana kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, pangkat apa yang kita ada, sama ada jawatan apa yang kita pegang, tidak kiralah jabatan apa sekalipun ataupun jawatan apa yang kita pegang, kita kembali semula fitrah kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Cantik kan pergerakan solat tersebut. Tidak kiralah sama ada awak ini berpangkat dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat di setengah bahagian peribadahan ataupun agama, mereka ada kasta. Bagi mereka yang kasta tinggi, tempatnya biasanya di hadapan. Tetapi kita dalam masjid ni, kita digalakkan untuk berada di barisan hadapan. Tidak kiralah sama ada awak ini orang yang paling kerjayanya tinggi dan sebagainya. Tapi kalau sekiranya yang datang itu awal, dia dah kat depan, kita tak boleh nak tolak dia ke belakang. Lainlah kalau tempat itu dah dikepung, memang untuk VIP, itu dah lain ceritanya. Tapi bila mana dia tak ada tempat kepung dan sebagainya, awak parlimen mana sekalipun, kementerian mana sekalipun, dalam jabatan apa sekalipun, bila mana kalau tak ada kata orang tu jemputan dan sebagainya, bila mana dijemput Allah datang untuk solat, kita datang di awal waktu, kita dapat tempat yang istimewa itu di depan. Dan kalau kata Rasulullah SAW, kalau kamu tahu, kalau semayang jemaah ni, kalau kamu tahu fadilat solat di barisan hadapan, pastinya kamu akan minta apa? Minta undi. Sebab kita tahu ataupun kita dapat lihat pahala fadilat semayang di hadapan. Sebab tu bila kita beragama, bukan saya nak katakan saya nak memisahkan bahagian tersebut, tapi yang saya sendiri dapat lihat, bila mana kita beragama, kita adalah sama. Maksudnya sama di sini orang Islam, orang Islam semuanya sama, tidak ada pangkat-pangkat. Sebab tu Allah tidak melihat kepada pangkat, tetapi Allah lihat kepada ketakwaan. Jadi bila mana kita baca dalam konteks ataupun pembersihan jiwa ini, bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak melihat kepada pangkat seseorang. Dia tidak lihat kepada pangkat. Tidak semestinya saya ada duit lebih, mungkin dengan duit yang saya berikan ini Allah dengar doa saya, tak. Tapi Allah lihat keikhlasan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita teruskan ya. Ia menegakkan ibadah dalam berbagai bentuk, utama bagi kondisi fizik. Jadi solat ni dia merupakan, kalau kita tengok daripada syahadah, daripada konsep kita katakan rukun Islam. Yang pertama kita syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selepas itu dia adalah solat. Rukun kedua adalah solat. Baru kita turunkan kepada rukun puasa, rukun kita kata orang lepas puasa, kita rukun bayar zakat, lepas tu pergi haji. Jadi kalau solat kita itu betul, perjalanan solat itu betul, maka perjalanan itu akan membuka kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau solat kita ni masih lagi kata orang tu pejam-pelik, sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap buat, sekejap tak buat, tak istiqamah dan sebagainya, itu yang kadang-kala kita nak lakukan sebahagian ibadah, kita rasa malas. Sebab kita tidak ada kesungguhan, kita tak rasakan lagi kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ada kesungguhan, sebab tu kita tengok solat ni dia ada waktu, dan setiap waktu itu merupakan sama ada kita lakukan dengan sebaiknya ataupun tidak. Macam sekarang ni kita dah masuk waktu solat maghrib, kita dah solat maghrib, tapi belum lagi masuk waktu isyak. Boleh tak kita nak sembahyang isyak sekarang ni? Tak boleh. Jadi di situ dia ajar kita time management. Solat ni sebenarnya ajar kita time management. Bagaimana kita buat janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dengan manusia kita buat janji dan kita fokus dengan janji tersebut, adakah kita boleh fokus dengan janji kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Hanya mengambil masa 10 minit ataupun 5 minit untuk kita fokus betul-betul dalam solat. Jadi bila kita fokus dalam solat tersebut, bila kita keluar saja daripada solat, kita dah menjadi insan yang baru. Insan yang tidak ada mempunyai hati yang sakit kepada insan lain. Insan yang tidak mempunyai iri hati dengan orang lain. Insan yang tidak akan berbual tentang orang lain. Kerana apa? Dia tahu bahawa setiap pergerakannya Allah Subhanahu Wa Taala sedang memerhati. Dan dia tahu kalau dia melakukan kesilapan ataupun kesalahan,
Allah Subhanahu wa taala akan memurkai setiap apa yang dia lakukan. Dia takut sebab dia tahu Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dia kerjakan. Jadi bila mana dia menjaga solat, dia merupakan kunci ataupun pintu yang akan membuka kepada ibadah-ibadah yang lain. Ada orang boleh puasa Ustaz, tapi dia tak sembahyang. Boleh tak? Puasa dia sah. Tapi apa relevan puasa kalau sekiranya dia tak tahu nak menghormati Allah Subhanahu wa taala? Ingat seperti mana yang saya katakan, solat merupakan panggilan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Peribadahan yang kita akan berkomunikasi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya kita tidak ada komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, macam mana kita nak rasa keenakan ibadah-ibadah yang lain? Sebab ibadah-ibadah yang lain juga dia membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ta'budiyah. Tadi katakan kat sini ubudiyah. Satu benda yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping merupakan pengakuan terhadap rububiyah, ketauhidan kepada Allah. Sebab tu kita angkat tangan, Allahu Akbar. Tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ada lagi yang lebih besar daripada Allah? Tak ada. Bahawasanya Allah lagi Maha Besar. Bila kita katakan Allah Maha Besar, Allah ni siapa? Rabbul Alamin, Tuhan seluruh alam, Tuhan sekalian alam. Dan hak pengaturan, siapa yang mengatur siang dan malam? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rasakan benda ini, tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tak akan rasa dengki, kita tak akan rasa iri. Sebab setiap insan yang Allah Subhanahu wa taala hidupkan di muka bumi ini, semuanya ada rezeki masing-masing. Cuma kita yakin ataupun tidak. Dan saya ulang sekali lagi, rezeki bukan daripada bentuk materialistik. Kadang-kadang rezeki merupakan apa yang Allah kurniakan kepada kita menerusi kehidupan, cabaran kehidupan, kelebihan dalam kehidupan. Itu semuanya adalah rezeki. Jadi bagaimana kita nak tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, bukan hanya daripada lisan sahaja, tetapi daripada perbuatan yang kita lakukan. Kita bersyukur, kita berikan nikmat tu sedikit kepada orang lain. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dirikan solat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjuk contoh-contoh yang terbaik untuk orang lain meneladani apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya solat dapat mencegah kekejian dan kemungkaran. Sebab itu dikatakan dalam surah Al-Ankabut, inna salah tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sekiranya solat ini dapat mengekang kita daripada keburukan, kita dah tak ada perasaan dengki seperti mana saya katakan tadi. Kita tak akan melakukan sesuatu untuk menyakiti teman kita yang lain. Sebab Allah sentiasa bersama dengan kita. Orang yang ada pertalian baik dengan Allah Subhanahu wa taala ini, dia tak takut dengan sesiapa pun. Apa yang nak berlaku, silakan. Sebab dia tahu, ud'uuni astajib lakum. Kau doa kepada aku akan berikan istijab. Aku akan istijab apa yang kamu minta. Aku akan perkenankan permohonan kamu. Jadi kita tak perlu takut. Dan Allah Subhanahu wa taala ini Maha mendengar dan Maha melihat. Sebab tu kita ada hari perhitungan yang Allah Subhanahu wa taala akan menghitung setiap daripada makhluknya. Sebab tu kita ada syurga dan neraka. Jadi kita jangan risau. Sebagai seorang yang beriman kepada hari mahsyar, hari kiamat, hari kebangkitan, kita akan rasa bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita dengan sebaik-baiknya. Jadi untuk mengeruhkan ataupun jernihkan lagi hati kita ini untuk merapatkan diri kepada Allah selain daripada ibadah membaca Quran dan sebagainya, solat merupakan kunci yang pertama sekali yang diletakkan oleh Imam Al-Ghazali, yang kitab ini telah pun ditalkhiskan oleh Imam Zaid Hawa, iaitu dengan mendirikan solat. Sebab solat adalah kita bersama dengan Allah, kita berbicara dengan Allah, kita bermohon, bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat akan berfungsi sedemikian rupa apabila ditegakkan dengan semua rukun. Dalam solat ada rukun.
rukun-rukun solat tak bolehlah kita tinggalkan. Okay? Ada sunnah. Okay? Dalam solat pun ada sunnah. Sebelum kita mulakan, kita bersudi, membersihkan diri. Okay? Dan adab zahir dan batin yang harus direalisasikan oleh orang yang solat. Jadi zahir dia nak kena bersih, batin pun nak kena bersih. Jadi kalau sekiranya zahirnya memakai pakaian yang serba indah, tetapi hatinya mengatakan, saya lebih baik daripada orang sebelah, saya pakai minyak atar, dia pakai minyak atar apa entah dia pakai. Kalau ada perasaan-perasaan itu, kikiskan keluar daripada anggota badan. Kalau sekiranya kita buat ibadah itu ingin menunjuk kepada orang lain, cepat-cepat kita istighfar. Kerana apa? Kerana kita takut bahawasanya apa yang kita lakukan itu tiada hasil di mata Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah kata apa? Mukhlisina lahuddin. Allah nak orang yang ikhlas, mukhlis. Dia nak orang yang ikhlas melakukan sesuatu. Dia lakukan tetapi dalam bentuk yang ampuh. Bukan dia lakukan dalam bentuk untuk menunjuk-nunjuk. Saya pakai pakaian ini untuk apa? Boleh pakai, tapi elakkan daripada perasaan. Ada perasaan apa kata orang, ujub, riak, takabur. Jangan ada perasaan tu. Dia boleh pakai. Kalau sekiranya orang tegur cakap, cantiknya pakaian anda pada hari ini, kita kata alhamdulillah, hadza min fadli rabbi, atau kita kata bismillah, masya-Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur. Kita menunjukkan bahawasanya jiwa kita ini rendah dan rezeki nikmat ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu kita sujud juga kita katakan, ya Allah, dengan pemberian pakaian yang kau berikan ini, hendaknya aku gunakan supaya aku dapat beribadah lagi dengan kau, ya Allah. Bukan kita nak menunjuk, tapi kita pakai memang kita tahu ya Allah itu indah dan Allah suka kepada keindahan. Kita gunakan benda tersebut. Dan pada masa yang sama, di antara adab zahir, adab zahir ialah menunaikan secara sempurna dengan anggota badan, dan di antara adab batin ialah khusyuk dalam melaksanakannya. Jadi bila kita memakai pakaian yang serba indah ni, sebenarnya dia nakkan kita lebih segar dalam ibadah. Mana selesa kalau kita nak solat dalam keadaan kita berpeluh dan sebagainya? Tak selesa kan, tak khusyuk. Jadi bila zahir kita bersih, suci, bersih dan sebagainya, kita rasa seronok nak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang nyaman, ada kipas, nyaman, tak berbau dan sebagainya, kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tempat itu kotor, rasa-rasanya apa akan datang dalam batin kita? Sebab tu saya selalu katakan bagi jemaah yang solat jemaah, pastikan jangan mengganggu teman-teman yang sebelah yang lain. Kita tahu anggota badan kita macam mana. Kita kalau sembrono, maksudnya saya punya badan, suka hati saya lah. Yang nak tengok kita sembahyang ni adalah hati, betul. Tapi yang mempunyai hati ini akan mengata kepada anda, dan anda mengganggu orang nak solat, macam mana pula? Jadi kita fikir-fikirkan. Bila kita solat, di situ kita akan belajar toleransi. Berjamaah kita kena belajar toleransi. Dan pada masa yang sama kita menghormati orang yang sebelah kita, sama ada kanan, kiri, depan dan belakang. Kalau sekiranya bau kita itu mengganggu, menusuk sampai ke hati, maksudnya apa yang kita lakukan itu hanya mendatangkan kesia-siaan saja. Sia-sia saja. Walaupun benar kita beribadah, tetapi ibadah kita itu mengganggu yang lain. Sebab tu bila kita beribadah kepada Allah, kita lah kena tunjuk sifat ihsan kepada orang sekeliling. Ni kalau saya cakap ni, pasti akan orang katakan, ustaz ni betul lah suka label-label. Tak, bukan suka label. Maksudnya contohnya kita ibadah dekat dalam masjid, kita park kereta kita suka-suka hati. Bagaimana pula perasaan orang lain yang nak datang ke rumah Allah? Kereta ni dikepung, nak keluar tak boleh keluar. Bunyi kereta tersebut, horn berkali-kali. Rasa-rasanya kita yang semayang ni boleh tenang tak? Tak boleh tenang. Kita nak solat, tak letak ke tempat yang betul, nanti juru parking datang macam mana? Kalau kita pergi satu tempat yang istimewa, boleh saja kita park, tak kisahlah nak makan ke Rezal ke nak makan apa, kita boleh saja bayar. Tapi bila nak datang rumah ibadah, kita berkira pula. Fikir-fikirkan. Kita boleh berkira pula berapa sen ini semua kita boleh kira. Kita boleh marah pula anggota yang menjaga masjid pula.
Kenapa tak dipak sini, kenapa tak boleh, kenapa? Kita marah pula mereka. Jadi bila kita beribadah kepada Allah, tunjukkan nilai ihsan, tunjukkan zahir kita. Kalau pakai pakaian yang zahir yang cantik, dalaman kita pun nak kena cantik, tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Jadi mudah-mudahan dalam apa yang saya kongsikan ini, nanti saya akan kongsi pula dalam sudut khusyuk pula. Mudah-mudahan kita akan lebih khusyuk bila kita solat, dan pada masa yang sama kita tahu bahawasanya kita ni insan, kita ini insan yang lemah. Tak perlulah kita nak tunjukkan diri kita bahawasanya kita ini orang yang hebat. Sehebat mana pun kita ini, pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan melihat sama ada kita, perjalanan kita ini ikhlas kepadanya ataupun tidak. Saya doakan mudah-mudahan para penonton yang sedang menonton di dalam ruangan ini sentiasa dalam dirinya mempunyai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada masa yang sama menjadi insan yang terbaik, yang gemilang, yang sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.